Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel saya, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Video kali ini saya ingin kongsikan satu aplikasi iaitu Plickers. Plickers yang mana kita tengok apa beza dengan aplikasi yang untuk buat kuis kepada pelajar. So type saja cikgu. Pergi kat Google, cikgu type Plickers. Okey, Plickers. So tekan yang atas ni, atas sekali tekan Plickers. So yang pertama sekali, inilah paparan Plickers. Aplikasi yang mana untuk memberi soalan ataupun kuis kepada pelajar kita. Untuk buat sebagai pengukuhan. Okey, so untuk pertama kali cikgu kena daftar seperti biasa, sama ada menggunakan email MOE pun boleh ataupun guna Google biasa pun boleh. Macam saya guna MOE. Okey. So inilah yang pertama kali apa yang cikgu perlu buat? Ni cikgu kena create kelas. Tambah kelas. Berapa kelas yang cikgu ada, cikgu buatlah. Sebagai contoh, tekan saja new class. Tekan new class sebelah kiri ni. So ada berapa cikgu ada berapa kelas, cikgu type lah. Sebagai contoh 5 Hindi sebagai contoh. Okey, lepas tu okey, macam mana nak import pelajar masuk dalam 5 Hindi? Salah satu caranya adalah import daripada Google Classroom. Cikgu boleh klik, tekan dekat import from Google Classroom pun boleh. Tak ada masalah. Janji ada namalah senarai pelajar dekat Google Classroom. So kelas dah ada. Step seterusnya nak masukkan pelajar. Tekan add students. So untuk cara yang pertama, secara manual kita type satu per satu. So yang tu lambat. So untuk cepat cikgu copy paste saja. Ambil sahaja daripada Word ke, daripada Excel, senarai. Daripada APDM pun boleh. Lepas tu cikgu paste sahaja. Nampak? Dah siap. Lepas tu tekan next. So inilah 33 pelajar yang kita ada. Contoh kat sini 5 Hindi. Lepas tu cikgu tekan done. Okey. Okey, tunggu dia berpusing. Okey. Alhamdulillah dah siap. Kelas kita 5 Hindi. Lepas tu ada senarai nama pelajar kat sini. Okey. So macam mana kita nak aktifkan kat sini yang terbaru kita ada e-learning. So untuk cikgu bagi tugasan secara online. Okey. So cikgu kena aktifkan e-learning ni. Okey. So jawab saja soalan ni, tak ada pelajar yang bawah 13. No lah. Okey, activate. Okey. So kalau kita tengok ke atas, 5 Hindi dah ada dah e-learning. Okey, e-learning. So dah ada dah senarai nama pelajar dan link setiap pelajar kita dah ada dah. Okey, tu step yang awal buat kelas, dah ada kelas, lepas tu add student, tambah bilangan pelajar kelas kita. Okey, seterusnya. Okey, dah ada, kita nak type ataupun set soalan. Set soalan. Macam mana kita nak set soalan? Cikgu tekan new set. New set. Tekan saja new set. So dia akan terpapar. Yang ni. So macam quizzes, macam Kahoot juga cikgu kalau nak type, rajin type boleh, tak ada masalah. Kalau nak copy paste pun boleh. So kat sini okey. Kita try. Okey, tulis tajuk dulu. Sebagai contoh matematik.
Okay, soalan. Apa dia? 5 tambah 3. Sama juga macam aplikasi yang lain. Type jawapan. 6, 7, 8, 9. So, yang hijau ni menandakan jawapan dia, cikgu. So, tentukan jawapan dia. Okey, lepas tu sama ada cikgu nak shuffle pun boleh, tekan shuffle. Dia akan bergeraklah jawapan tu. Okey. So, ni yang pertama. So, cikgu tak payah risau. Tak apa. Tak payah risau sebab apa? Yang ni adalah auto save. Seterusnya, saya nak bagi tahu ajar macam mana nak insert image. Okey. Cikgu tekan sebelah atas ni, insert image. Okey. So, kalau ada yang ni contoh, sebagai contoh pun boleh. Masukkan gambar. Okey, masukkan gambar soalan kita. Okey. So, yang ni. Kita dah tahu macam mana nak type. Okey, macam mana nak set soalan. Nak masukkan image. So, macam biasalah. Kalau cikgu nak type pun boleh, tak ada masalah. 3 tolak 2. Contoh cikgu ni contoh. Okey. So, tak ada masalah. Cikgu boleh type jawapan sini. Okey, seterusnya. So, kalau cikgu pergi tengok, yang free hanya 5 sahaja. 5 set soalan sahaja dalam satu ni. Okey, hanya 5 sahaja. Sebab apa? Ni kat bawah ni dia tulis free accounts are limited to 5 questions per set. Hanya 5 sahaja. Dia bagi dekat kita. Seterusnya. So, untuk Plickers, dia set soalan macam mana? A, B, C, D, objektif. Satu lagi, dia bagi dekat kita soalan true false. True false. Sebagai contoh, cikgu tekan kat sini. Set as true false. Ada dua pilihan jawapan, true ataupun false. So, cikgu type soalan. Sama dengan. Okey, 6 tolak 2 sama dengan 7. Okey. So, ni contoh soalan yang true false. Okey, dah siap. Nak tak payah shuffle lah, atas bawah pun. Okey. Yang soalan 1 okey. 2, 3 ada gambar dah. Yang ni yang keempat. Okey, yang kelima. Sebagai contoh. Seterusnya, kaedah dia yang kedua lebih cepat, cikgu copy paste. Copy paste soalan, cikgu paste kat sini. Sebagai contoh, saya tunjuk. Okey. Cikgu copy sahaja. Cikgu paste kat sini. Nampak? Dah siap. Lebih cepat. So, cikgu pun copy paste jawapan jugalah. Satu persatu. Okey. Ni contoh cikgu. Ni adalah contoh. Saya nak tunjukkan cara macam mana nak copy paste soalan dan jawapan ke dalam Plickers kita. So, tak elok nampak A, B, B. So, buanglah cikgu. Buang. So, yang ni lebih menjimatkan waktulah. Okey. Tengok jawapan apa. Betul tak? Yang manakah merupakan contoh fenomena alam semula jadi. So, B jawapan dia. Nak siapa pun boleh. Okey, dah siap. 5 soalan. Yang keenam. Nak tekan enter pun tak boleh. Simbol tambah pun. Dia dah blur dah. Tak boleh tekan dah. Sebab apa? Tengok kat bawah. Sebab free account hanya dia bagi untuk 5 soalan sahaja. Untuk satu set. Lebih soalan yang keenam kalau cikgu nak custom, kena beli. Kena upgrade lah.
Untuk pro punya. So itu dia. Cara saya tunjuk macam mana kita nak create soalan dengan type, okey, ataupun copy paste. Seterusnya saya nak ajar macam mana soalan kita nak import. Okey, cikgu tekan new set macam tadi juga. Okey. Cikgu ambil di sebelah atas sebelah kiri ni tekan import question. Okey, cikgu tekan dia. So apa yang dipaparkan yang ni video, cikgu nak tengok pun boleh tutorial dia. Cikgu tekan saja get started. So ni paparan dia. Okey. So macam mana kita nak import soalan? Cikgu pergi dekat Word tadi. Cikgu copy paste. Katakan semua cikgu nak copy paste. Soalan ada 40 lah. Okey, kita tengok macam mana. Okey, copy. Lepas tu cikgu paste dekat sini. So apa yang jadi? Inilah paparan dia. Tapi tak elok kan? Nampak satu, ada soalan satu, tiba-tiba ada lagi satu. So untuk buang satu ni, cikgu tengok di sebelah kanan ni, tekan question numbers. Klik yang ni dulu. Okey, dah tak ada dah. Yang ni ada pilihan ABCD, yang sebelah kanan pun ABCD. Cikgu tekan choice letters. Pun tak ada dah. Okey. So yang ni cikgu kena edit sikit lah. Pilihan jawapan A bukan soalan ni. Yang ni cikgu cut boleh. Cut. Ataupun copy letak di atas pun boleh. Yang ni buang. Okey. Ni pilihan jawapan dia. A. Okey. B betul. C okey. Cantik. D. Soalan nombor 2. Yang ni pun sama. Copy. Okey. Copy. Letak kat atas. Copy. Paste. Letak kat atas. Yang ni buang. Gambar sehari kita masuk. Okey. So, macam tu lah. Untuk cikgu nak tengok soalan ni, tengok di sebelah kanan. Dia preview kat kita. Elok tak? Ataupun cantik tak? Sesuai tak ABCD ni? Cikgu boleh tengok kat sini. Okey, semua dah cantik, dah elok dah. Cikgu dah edit elok dah semua. So, cikgu tekan saja auto clean and import. Okey, auto clean and import. Okey, inilah soalan kita yang kita set melalui import tadi. Cikgu tengok. Okey, tapi sebab apa 5? Sebab yang free sahaja dia bagi 5 sahaja limit. Walaupun cikgu copy paste 100 pun, dia import 5 sahaja. Okey. So yang ni untuk import. Yang ketiga, saya nak ajar macam mana kita nak ambil soalan yang dah sedia ada. Kita pergi dekat atas sebelah kiri ni, bawah new set, discover. Discover. Dia bagi pilihan apa kat kita? Ni, matematik. Ni bahasa. Ni sains. So, cikgu tekan lah. Cikgu tekan satu. Okey. So, yang ni, sebagai contoh, saya tunjuk yang ni. Okay. And Wilson ni, so biasanya yang buat, yang cipta yang ni, biasanya yang berlesen lah. Kalau kita tengok pun, set soalan dia lebih daripada 5. Tengok ni, 25. Yang ni, yang biru yang bold ni, maksudnya bilangan soalan. Okay. So macam mana? Ada 3 cara kita ambil ataupun sedut soalan dia. Yang pertama, contoh yang ni kita nak, kita drag. Okay, jangan lepas. Lepas tu kita drop dekat kelas mana yang kita nak. Okay, nampak? Dah ada satu. Okay, tu cara yang pertama. Cara yang kedua, cikgu klik kanan. Cikgu add copy to library. Okay, nampak? Dah ada yang kedua. Kaedah yang ketiga, cikgu nak preview dulu. Nak tengok betul-betul dulu. Sesuai ke tak. Okay. Lepas tu, cikgu kata rasa ni okey soalan ni. Cikgu add copy to library atas ni. Klik sahaja. Nampak? Dia dah tambah dah. Masuk dalam library kita. Okey. So, ketiga-tiga cara set soalan dah tahu, dah pandai.
So, macam mana pula kita nak share? Okey, kita nak share kepada pelajar-pelajar kita. So, ada dua cara macam mana, sama ada kita nak pelajar kita jawab secara online ataupun offline. Okey, untuk online, kita dah activate tadi e-learning. Okey, dah activate e-learning. Okey, yang ni. So, kita copy. Contoh sebagai contoh, ni kuis ni, soalan kuis ni. Okey, kita nak pelajar main jawab sekarang online, secara online. So, kita pergi dekat bawah ni yang ada bilangan pelajar dengan nama pelajar dengan link dia. Ada dua cara, sama ada secara semua sekali, okey, ataupun individu, seorang-seorang cikgu nak copy paste. So, saya tekan saja bulk copy all student link. Okey, lepas tu cikgu pergi dekat grup WhatsApp ataupun dekat pelajar masing-masing akan tekan link ikut nama masing-masing. Dia tak boleh tekan link orang punya. So, kalau Nur Alia tekan yang dia punya. So, macam tu. Okey. So, adakah pelajar boleh jawab terus selepas dapat link tu? Tak boleh, cikgu. Sebab kita step seterusnya cikgu kena tekan. Dah share link tadi, cikgu tekan play now. Okey, play now. Okey. So, bila dah play now, pelajar tak boleh jawab lagi. Sebab apa? Sebab cikgu tak tekan start accepting answers. Cikgu kena tekan yang ni, baru pelajar boleh jawab. So, kat sini kalau kita tengok all students are offline. Pelajar semua tak ada lagi dalam ni. So, saya tunjuk contoh. Okey. Okey, nampak? Okey, cikgu. So, nampak kat sini one student online. Maksudnya Ahmad ni dia duk waiting, duk tunggu. Dia boleh jawab bila cikgu tekan start accepting answer. So, Plickers ni dia bagi kuasa dekat cikgu, power. Maksudnya cikgu yang kontrol bila nak jawab, bila nak berhenti. Okey. So, kalau cikgu tekan start, so pelajar boleh jawab. Okey. Pelajar dah boleh jawab kat sini sebagai contoh. Okey. Katakan. Selepas cikgu start accept tu, cikgu kena stop. Lepas stop, so dia akan tunjuk kat kita berapa pelajar-pelajar yang jawab betul ataupun salah dekat sini. Tu kelebihan dia. Dia analisis dah kat kita. So, kita secara tak langsung, kita boleh tahu dah kehadiran pelajar kita berapa orang yang hadir untuk kelas kita. So, itu. So, untuk soalan yang kedua, cikgu tekan saja next. Macam tu lah seterusnya. Start, lepas tu stop, lepas tu start, lepas tu stop. Okey. So, lepas cikgu stop, katakan cikgu stop. So, biasanya satu lagi kat sini, butang dia, kalau pelajar jawab, untuk dedahkan jawapan kepada pelajar. So, 3 kali cikgu kena tekan. Cikgu tekan start, lepas tu stop, lepas tu bagi tahu jawapan yang betul kepada pelajar. So, ada 3 kali cikgu kena tekan kat sini. Untuk sebagai kontrol dia. Lepas tu, untuk soalan macam ni juga, cikgu kata, lamanya pelajar nak tekan, nak jawab. So, cikgu boleh tambah timer kat sini. Add timer 10 saat. Barulah cikgu tekan start untuk jawab. So, masa akan countdown lah. Okey, cikgu yang tentukan. Kalau limit, limit tak ada masa. Cikgu untuk pelajar jawab, cikgu tentukan. Setiap soalan berapa saat. Okey. So, itu cara untuk pelajar menjawab secara online. So, macam mana pula bilangan pelajar yang ramai ni yang tak jawab ni? So, kita Plickers, cara dia adalah secara print handout. Okey, secara print handout. So, dia tak boleh orang kata bagi assignment homework, dia hanya boleh print handout. So, macam mana? Jom saya tunjukkan. So, katakan cikgu nak bagi pelajar yang ni. Soalan ni. Okey.
Cikgu klik saja soalan mana yang cikgu nak bagi dekat pelajar. Okey, cikgu ambil atas sekali sebelah kanan, print set handout. Okey, lepas tu, ni paparan dia. So sebelum cikgu tekan print, cikgu tengok kat sini. Kalau nak bagi jawapan, tak payah bagi jawapan lah. Kalau tak ada gambar, jangan. Okey, biar tak payah kacau yang ni. Yang ni pun cikgu nak set satu kolom saja ataupun dua macam ni pun boleh. So nak bubuh nama cikgu pun boleh. So cikgu tentukan. Nak bubuh tarikh. Okey. So yang lain tak payah kacau, tekan saja print. So lepas print, so cikgu edarkan kepada pelajar. So macam tu secara offline. Okey. So online dah, offline dah. So kita nak tengok orang kata report. Report. So cikgu tekan sebelah atas sebelah kiri ni, bawah recent ada report. Sebagai contoh. Ni. Pelajar-pelajar dia akan paparkan dekat kita. Pelajar markah peratusan pelajar yang dapat untuk soalan tu. Sebagai contoh yang ni bila ni. Aina dapat 40%. Selain daripada tu, Plickers juga bagusnya dia analisis dekat kita. Tiap-tiap soalan ni. Berapa pelajar yang betul, berapa yang jawab A, B. Ni kat sini. Kelebihan dia. So kat sini soalan pertama 100% betul. Okey. So ini kelebihan Plickers lah. Okey. So terusnya selepas kita tengok report, kita nak tengok score sheet. Okey. Pelajar-pelajar kita untuk hari ataupun minggu, seminggu tu ataupun sebulan kita boleh tengok. Okey. Sebagai contoh, ni satu hambali. So kalau pelajar jawab kat sini, adalah rekod dia. Ni sebagai contoh, satu Bukhari. Okey. So yang ni, kalau kat sini ada 5 soalan, so yang ni akan dipaparkan. Aina 40%. So dia jawab, yang betul, yang hijau, yang merah salah, 3 salah. So kat sini tak perlu dah lagi cikgu orang kata soalan pertama siapa betul, siapa salah, tak perlu. Semua dah ada sini. Dah siap analisis dah kat kita. So itu saja perkongsian yang saya boleh bagi, kongsikan. Semoga bermanfaat kepada cikgu-cikgu, guru-guru di luar sana. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.